ulumihi fid darain amin. Baik, ibu-ibu, ayah-ayah, abang-abang, kakak-kakak, saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Pada minggu lalu kita telah membicarakan bagaimana mengenai sifat 20 ini ataupun ilmu tauhid ini. Ada beberapa nama yang lain. Kemudian kita tengok pula kepada sumbernya. Sumbernya yang pertama daripada Al-Quran. Yang pertama adalah berdasarkan Al-Quranul Karim yang Allah turunkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril alaihi salam secara beransur-ansur selama lebih daripada 20 tahun. Lebih daripada 20 tahun Rasulullah menerima wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala sehinggalah baginda wafat. Itu yang pertama sumbernya. Yang kedua ialah berdasarkan hadis-hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita dah ceritakan bagaimana ilmu hadis ini luas sama sekali, iaitu apa yang disandarkan kepada baginda Rasulullah, sama ada dari segi kata-katanya atau perbuatannya atau sifatnya ataupun pengakuannya. Terlalu luas ilmu cabang hadis ini. Hadis ini ada 200 cabang ilmu. Kalau nak mengaji hadis ni dia ada 200 cabang ilmu sebenarnya. Yang kalau kita duduk mengaji ni asas-asas ni Tok Guru bawa hadis dia syarah aja. Hadis sahih, hadis hasan, hadis dhaif, yang tu je yang kita tahu. Tapi sebenarnya ilmu hadis ini sehingga 200 cabang ilmu. Sehingga kan Imam Sayuti radhiyallahu taala anhu warḍah mengatakan, demi Allah, kalaulah nak belajar ilmu hadis ini seumur hidup pun tak akan habis. Terlalu luas, ilmu dia terlalu luas. Dari segi nama-nama perawinya, dari segi tahap-tahapnya, dari segi rahsia-rahsianya, terlalu luas ilmu hadis ni. Sehingga kan Imam Sayuti mengatakan kalau nak mengaji bab ilmu tauhid, mengaji bab hadis saja 200 cabang ilmu ni tak akan habis. Allahu akbar. Imam Sayuti di antara ulama-ulama yang masyhur kerana dia pernah menjadi Syekhul Azhar, Imam Al-Azhar, Universiti Al-Azhar. Dia ada ulama mengatakan antara orang yang paling banyak mengarang kitab ialah Imam Sayuti, sehingga hampir 1000 buah buku yang dikarang, buku dan juga cerpen, bukan cerpen, buku nipih-nipih, artikel lebih kurang itulah. Kemudian buku nipih-nipih tebal-tebal telah lagi dah. Tu yang dikatakan Imam Sayuti, Imam Nawawi. Jadi kalau nak mengaji bab ilmu hadis ni terlalu luas. Yang kita duk mengaji ni habuan untuk boleh beramal. Kalau nak jadi alim bukan cara dia macam ni, macam kita ni lah. Ini untuk kita beramal sakat mana yang kita mampu. Baik. Dan kalau nak jadi alim sungguh ni, dia nak kena cari buat kajian, dan kemudian dia kena sebarkan, dan dia kena menahan daripada tuhmahan ataupun fitnah-fitnah yang dilakukan oleh musuh-musuh Islam yang cuba untuk menidakkan, iaitu kesahihan hadis agar diamalkan oleh orang Islam. Itu antaranya. Jadi ilmu hadis ni terlalu luas. Dan juga seterusnya dalil-dalil akal yang benar. Dalil-dalil akal yang benar. Sebab akal ini pun terhad, akal manusia ini terhad. Dia tidak akan mampu mengetahui sesuatu tanpa diceritakan oleh Allah melalui para rasulnya. Manusia ini terhad. Kalaulah Allah tak datangkan para rasul cerita bahawa adanya seksa kubur, adanya hari kebangkitan, adanya hari perhitungan, tak ada siapa akan cerita pada hari ini. Tak ada siapa yang boleh mengaku kata, lepas hang mati nanti hang kena seksa. Tak ada. Sebab apa? Melainkan diceritakan oleh para rasul yang membawa wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala sebagai balasan kepada manusia. Sebab manusia ini diberikan akal fikiran, maka dengan akal fikiran itulah manusia ini bertindak. Kita ni diberikan akal fikiran,
Akal fikiran manusia ini ada ketikanya boleh berfikir dengan tenang, ada ketikanya tak mampu. Sebab itulah ada kes kadang-kadang berlakunya berlakunya penipuan, ataupun berlakunya pertengkaran, ataupun berlakunya perpisahan di antara suami isteri. Itu antaranya. Jadi akal manusia ini yang berpandukan wahyu yang betul, yang tepat, insya-Allah akan menghasilkan keputusan yang betul seperti mana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita kena tahu bahawa segala yang kita lakukan pada hari ini, siapa yang suruh? Ni, kita main masjid ni siapa suruh? Siapa suruh kita buat masjid? Siapa suruh kita main masjid? Kalau bukan datangnya daripada wahyu daripada Allah Taala kepada baginda Rasulullah. Siapa? Tak ada. Mau saja-saja makin nak main masjid, tak ada pasal. Tak ada. Mau tak mau dia kena ada tahu. Oh, sebab apa dia kena pergi masjid? Sebab dia tahu segala ini adalah perintah daripada Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan manusia ini melainkan apa? Melainkan untuk menyembah aku, beribadah kepada Allah Ta'ala. Itu tujuan. Bila manusia ni dah tahu tujuan dan matlamat, barulah dia ada kehidupannya yang sebenar. Tapi kalau manusia ni yang tak tahu arah tujuan dia, ikut suka aja, jangan buat apa pun. Contoh kita bawa kereta nak pergi dah mana, daripada masjid ni keluar sekali lagi kita nak balik rumah. Kalau kita tak mau balik rumah, melelau, nak pergi tahu mana ni? Tak tahu nak pergi tahu mana. Ikut jalan, ikut suka, aku kereta ni nak pergi jalan entah mana. Tak boleh. Sebab itulah datangnya wahyu daripada Allah Ta'ala untuk membawa manusia menuju kepadanya semula. Itu tujuan Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita. Adakah Allah perlukan segala amalan kita? Tak perlu, sebab Allah Maha Kaya. Allah tak perlu segala dengan amalan kita ni. Kita main daripada tadi kata pukul 7.30 tadi sampai saat lagi balik. Allah perlukah? Allah tak perlu pun. Kita kalau tak doa, tak minta kepada Allah Ta'ala pun, tak terjejah pun pada hak Allah Ta'ala. Bahkan kalau Allah bagi kepada kita pun tak menjejahkan sama sekali hak Allah Ta'ala. Kita kalau ada duit orang minta, kita bagi. Allah, aku pada 100 bagi kat dia 50, tinggal 50. Contohlah kan, aku bagi kat dia 50, tinggal 50, habis hak Allah Ta'ala tak ada. Sebab apa? Sebab Allah tu Maha Kaya, dialah yang menyusun dan juga memberikan segala-galanya, tetapi dengan syarat, iaitu manusia mempunyai pilihan. Sebab itulah Allah tak wajibkan kepada orang gila. Allah tak wajibkan kepada orang gila, orang yang koma atau sebagainya, tak ada buat apa. Kalau Allah perintahkan dia pun, dia tak tahu nak buat apa, sebab dia gila. Dia gila. Allahu Akbar. Jadi kita yang telah diberikan akal fikiran yang waras ini kena tahu di manakah matlamat kita yang sebenar. Matlamat kita sama ada dunia atau akhirat. Kalau orang yang matlamatnya berasaskan kepada dunia, ikut suka dia, jangan buat apa-apa. Sampai tak pergi tak semayang langsung pun tak apa. Mampu happy lah, aku tak semayang kah, hang duk peduli apa hal urusan aku. Ada sampai hari ini walaupun dah usia 55 tahun tak pernah sujud semayang. Isteri dia kata apa? Tuan Syekh, boleh dah saya nak minta cerai. Saya tak pernah tengok lelaki saya semayang seumur hidup. 30 tahun saya kahwin dengan dia, tak pernah tengok dia semayang. Tak pernah tengok dia semayang. 30 tahun saya kahwin, tak pernah tengok dia semayang. Lah ni umur 55, tak pernah tengok dia semayang. Kalau orang tengok semayang kan, kalau orang kata pergi semayang, dia buat acuh tak acuh lah. Ataupun kata semayang lah bang. Semayang, pergi semayang kan. Dia suruh semayang, dia haram tak semayang pun. Ada, hari ni ada.
Maknanya hati dia dah kosong lah, tak ada langsung dalam diri dia, akhirat tak ada langsung. Tapi kalau tanya nak masuk neraka ke nak masuk syurga, kepala otak hang. Ingat saya apa neraka tu senang. Oh pandai cakap. Oh pandai, takkanlah. Kalau cerita dunia akhirat, oh kalau beragama dah cukup pandai. Allahu akbar. Ada orang hari ni ada 30 tahun kahwin, bini kata tak pernah sembahyang, Jumaat pun tak pernah pergi. Jadi saya nak minta cerai dah ni. Sampai tahap macam tu. Sampai anak-anak sendiri pun tak tahu dah, tungin langgar habis. Hak yang hak jadi baik, alhamdulillah. Hak yang jadi macam hantu perangai ayah dia pun ikut suka dia. Tak larang nak tegur lah. Kalau tegur pun sekali ayah dia ada marah, biar pergi kat dia lah. Ya hang duk kalut sangat, macam syurga tu hang punya. Oh tu dia. Allahu akbar. Tu sebagai contoh. Allah tak terjejas langsung dengan kemaksiatan manusia. Tak terjejas pun bagi hak Allah Ta'ala. Yang ruginya manusia. Sebab apa? Sebab manusia ni akal fikiran yang Allah berikan kepadanya, tetapi tidak mampu memikirkan. Memikirkan, iaitu tujuan dia diciptakan. Tujuan dia diciptakan. Itu yang dikatakan dalil-dalil akal yang benar. Yang bawa mai tu siapa dia? Rasulullah. Yang menceritakan bahawa adanya azab kubur, adanya hari kebangkitan, adanya hari perhitungan, adanya hari timbangan, ada segala-galanya, balasan baik dan buruk. Siapa dia yang bawa? Tidak lain dan tidak bukan ialah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pasal apa? Kalau kita kata tanya, yang kata dalil akal yang betul itu apa dia? Quran. Bagi contoh Quran. Boleh jadi orang reka Quran. Contohlah kan, kalau dia nak petikai kan, boleh jadi orang reka Quran. Hadis. Allah, logik akal bolehkah terima? Hadis yang sama ni daripada mulut Rasulullah, betul ke ni? Betul ke ni hadis ni daripada mulut Rasulullah? Ataupun hampa reka-reka saja nak bagi takutkan orang yang tinggal sembahyang, yang boleh masuk neraka, orang yang derhaka dan sebagainya ni? Betul ke? Itu sebagai contoh. Sebab apa? Sebab dia menggunakan akal. Tanpa berpandukan wahyu. Akal manusia ni akan cetek. Manusia ni takkan mampu memikirkan keseluruhannya, melainkan dengan wahyu dan datangkan oleh Allah kepada baginda Rasulullah SAW. Kita tanya dia senang. Lah ni kalau hang rasa hang cekak sangat, lah ni hang cipta Quran sah? Bagi orang lain semua baca. Tak payah. Lah ni hang buat karangan tu dah, karangan bahasa Melayu 700 patah perkataan. Jangan bagi jatuh, jangan bagi salah walaupun satu huruf, walaupun satu tata bahasa. Buat kau tengok. SPM hang dapat apa bahasa Melayu? C. Berapa? Siapa? C6. Tera tu pun tak lepas dah. Bahasa Melayu hang pun fail, tambah bahasa Arab. Contoh lah ni contoh. Sebab apa? Sebab dia mengatakan bahawa seolah-olah yang ada yang kita dengar ni ialah boleh jadi ciptaan manusia. Sampai tera tu tahap dia punya tahap kejahilan dia, kesombongan dia tu terhadap ilmu Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita kata apapun bab Quran dengan hadis ni dia tak terima, minta maaf. Minta maaf lah, saya tak percaya. Saya tak percaya. Tapi tanya nak masuk syurga ke neraka? Kepala otak kan marah kat kita pula. Nak masuk syurga lah. Habis hantar mana syurga dengan neraka? Saja kita nak kena dia balik. Kita nak kena dan lawan dia balik. Jadi hantar mana ada syurga dan neraka habaq mai. Tadi hang kata Quran dengan hadis hang tak percaya. Tadi hang tahu mana kata ada syurga dan neraka? Waktu tu dia pun mula tersentak hati dia. Dia nak kata kat mana? Dia nak kata Rasul mai. Tadi hang kata Quran tak boleh percaya. Yang cerita tu semua dalam Quran. Ada syurga, ada neraka, ada hari balasan. Bagaimana siasaan kepada orang-orang yang melanggar perintah Allah Ta'ala ataupun buat seperti mana yang Allah larang.
Entah mana kata ada syurga dan neraka. Waktu tu mula ada kecut balik, ada mati balik. Tapi di hati dia terima yang tu, hal lain dia tak mau. Hal lain tetap dia tak mau. Allahu Akbar. Itu sebagai contoh yang kita katakan. Dalam hari ini ramai lagi, masih lagi orang yang tak tahu arah tujunya dia dibangkitkan ataupun dia dihidupkan di atas muka bumi ini. Kalau manusia yang betul-betul dia tahu bahawa dunia ni hanya sementara, dia akan rasa fikir 10 kali sebelum nak buat sesuatu perkara yang merugikan dirinya. Tapi kalau dia ada fikir, alah tak apa, orang lain pun berlambak lagi, ni heran apa? Yang tak sembahyang kali dengan aku berlambak. Lepas tu dia duk buat hujah pula. Hampa ni tak ada benda lain ke duk kira syurga neraka ya? Pula dah dia buat keluar statement baru pula. Hampa ni tak ada kerja lain ke duk fikir abad syurga dan neraka ya? Tak ada kerja lain ni. Hampa duk tengok macam kami saja, berlambak lagi tengok ahli politik, dia pikir politik pula. Berapa ramai ahli politik solat duit, yang terima rasuah dan sebagainya. Dia pikir tu pula. Kata hang ni nak lari tajuk dah. Tadi kita bincang bab lain, tapi hang bawa tajuk bab lain. Hak salah tetap salah, tak kira siapa pun. Kalau pak hang salah, dia nak rasuah dan sebagainya, salah tetap salah. Kita tak menafikan sama sekali orang yang buat salah. Kita kata tak boleh, kita benarkan. Tak boleh. Dia buat salah tetap salah pada hukum. Allahu Akbar. Jadi berdasarkan dalil-dalil akal yang benar, menggunakan Al-Quran dan juga hadis dan juga akal manusia ni sendiri. Akal manusia ni sendiri terbahagi kepada berapa? Akal manusia ni terbahagi kepada 3. Hukum akal. Hukum akal pada manusia ni terbahagi kepada 3. Yang pertama wajib. Akal wajib pada akal. Kita duk mengaji dululah. Wajib pada akal. Yang kata wajib pada akal ni macam mana? Iaitu barang yang tiada terfikir pada akal, tiadanya. Wajib ni mau tak mau kena buat, kena ada. Wajib ni mau tak mau kena ada. Kalau tak ada dia, pada akal mustahil. Kalau tak ada dia tu pada akal mustahil lah cerita dia. Contohlah kan, kalau untuk guru dulu ni dia duk gunalah bahasa yang mudah-mudah nak bagi kita faham. Nampaknya tai lembu mesti ada lembu dia. Bahasa yang paling mudah. Kalau kita hari ni nak cari tai lembu pun payah. Kereta ni kalau nak jalan kena ada tayar. Kalau tak ada tayar tak boleh jalan. Kaedah itulah. Zaman lah ni kita percaya macam itulah. Sebab kereta mau tak mau kena ada tayar baru boleh bergerak. Walaupun minyak ada, walaupun enjin dia boleh bergerak, tapi tayar tak ada, dia tak boleh nak bergerak juga. Itu logik akal manusia itulah. Wajib kena ada. Bila ada kereta kena wajib kena ada tayar dia. Itu sebagai contoh. Wajib lagi yang lain banyaklah. Tapi cerita dia pada akal manusia ni, bila orang cerita telur tu bulat, memang pun telur bulat. Dia habaq, aku nampak tadi telur tu, aku pergi kedai tadi, aku terkejut pasal aku nampak telur jadi 4 segi. Aku nampak telur ayam 4 segi. Depa ni cipta macam mana telur ayam 4 segi ni? Kita nak kata dia apa? Dia ni gila ke, sewel ke, apa kita tak tahu. Contohlah. Tapi kita pada asas dia, bila kita dengar ada cerita telur 4 segi ni, kita fikir 10 kali. Aku nak kata jadi gila ke apa ni? Contohlah kan. Betul kalau hang tak percaya ni, hang tengok pada ni telefon ni, hang tengok dalam gambar telefon ni. Hang tengok dalam telefon ni. Ni kalau tak percaya. Kalau tak percaya hang tengok dalam telefon ni. Ni gambar aku ambil tadi gambar. Tu dia sebagai contoh. Jadi akal manusia ni yang kebiasaannya manusia ni dah tahu dah.
Manusia ni dah tahu dah. Satu dengan dua, yang mana lebih besar? Satu dengan dua, yang mana lebih besar? Dua lah. Kalau orang habaq kata satu besar je, ni bengong semua lah. Apa sampai tera-tera ni kan? Satu dengan dua pun tak erti. Yang contoh, tak, dia tulis satu tu besar, dua tu kecil. Hang tak percaya, hang tengok tu dekat tu, kat market tu, dia tulis satu, lepas tu dia bersekan dua, rupanya setengah kilo harga RM10. Aku terkena, aku diingatkan sekilo RM2. Sekilo dia tulis tu satu RM10. Rupa-rupanya pergi dekat kat atas tu, dia sekian sikit, dia bawa 2, setengah kilo RM10, beli buah anggur. Contoh lah kan. Betul aku tengok tu satu besar, dua kecil. Dah, kita nak habaq kata satu dengan dua, yang mana lebih besar? Oh, rupa-rupanya dua lagi besar lah. Ibarat dia macam tu. Akal manusia tahu dah. Pada akal manusia ni wajib kena macam tu. Bila ada anak, wajib kena ada ayah. Ada orang yang tidak dibinkan, yang tak ada ayah? Ada? Yang tak ada bin? Ada? Ada sabda Nabi Adam. Memanglah, hak tu dia bukan lahir, Allah cipta. Yang lahir ada tak? Ada sabda Nabi Isa. Betul kan hang? Memang betul ada apa-apa. Nabi Isa tak ada nama bin. Bin tak ada. Bin Isa. Bin apa? Bin Isa? Tak, bin Maryam. Dibinkan kepada Isa bin Maryam. Isa itu ialah anak Maryam. Yang tu mukjizat nak kuasa Allah Ta'ala. Kuasa Allah Ta'ala. Tapi kebiasaannya ni, tengok-tengok mengandung tak ada ayah. Tengok-tengok kan. Macam mana boleh mengandung bila masa kahwin? Tak kahwin tak tahu, tengok-tengok perut puncit je. Siapa dia apa dah? Tak ada apa. Demi Allah saya tak pernah buat hubungan. Contohlah kan. Contohlah. Agak-agak logik akal kita boleh terima. Logik akal manusia boleh terima? Tak boleh. Pergi hospital kan, pergi hospital lah beranak kan. Di hospital lah beranak. Mana ada orang beranak di klinik kan. Pergi hospital. Doktor tanya, pak dah siapa? Tak ada pak, saya lahir tak tahu macam mana. Saya ni macam Maryam jugalah. Saya macam Maryam juga, tak ada suami, tak ada suami. Logik akal boleh terima? Tak boleh lah. Tak boleh lah. Akal dia macam tu. Akal manusia ni dia macam tu lah cerita dia. Lepas tu pada akal mustahil pula. Iaitu barang yang tidak terfikir pada akal pada adanya, iaitu mustahil ada. Iaitu barang yang pada akal manusia ni mustahil ada. Mustahil ada. Tu cerita dia. Jadi kita kena tahulah bab melibatkan akal ni ada wajib, ada mustahil, ada harus. Iaitu barang yang sah pada akal, pada ada dan pada tiada. Boleh jadi ada, harus pula ialah boleh jadi ada dan juga boleh jadi tak ada. Boleh jadi tak ada. Contoh suami isteri kahwin, boleh jadi ada anak, boleh jadi tak ada anak. Berapa ramai yang kahwin? Berapa ramai yang kahwin tak ada anak? Dan ramai juga yang kahwin ada anak. Di antara dua-dua tersebut, kahwin yang ada anak dengan kahwin tak ada anak, yang mana lebih banyak? Sudah tentulah yang kahwin ada anak tu lebih banyak daripada yang kahwin tak ada anak. Tu melibatkan hukum akal. Kalau mustahil ni, bagi contoh, kita jalan-jalan orang habaq kata ada apa? Ada rimau. Kita tak pernah tengok rimau, kita kata mustahil. Mustahil ada rimau di Langkawi. Aku duduk berapa puluh tahun dah, sejak tok nenek moyang aku tak pernah nampak apa rimau. Hampa mai cerita ada rimau. Ada, kami pergi tengok. Aku jumpa sendiri. Di mana? Kat zoo. Kepala otak hang. Betul kat hang juga. Contohlah kan. Jadi abang natural park kat Kilim betul. Kita duk bayangkan bahawa dalam hutan ada rimau. Kita akan manusia ni. Jadi kita kata mustahil ada rimau.
Aku daripada ayah aku tak orang aku duk cerita tak pernah ada walaupun seekor rimau. Tu contoh dia akal manusia ni. Sebab apa? Dia tahu dah di Langkawi ni tak ada rimau. Langkawi ni tak ada rimau. Babi banyak, tapi heran mai ikut mana babi ni punya banyak. Heran babi mai ikut mana punya banyak tahu. Dia turun mai siang mai tidur duduk sebelah ya. Duk cari makan bagi contoh. Tak apalah, nak kata dia berenang mai daripada Siam ke tak tahulah pula kan. Kena tanya orang Langkawi belaka lah. Ke depa bawa mai ke depa mai lepas ke, Allahu akbar. Dia mai kat mana aku dia dia berenang daripada Siam. Macam cerita dulu ni 2-3 tahun lepas daripada babi hutan daripada mana, daripada Indonesia mai ke Malaysia ni. Yang orang tengok lembut tu kan, rakam tu. Yang mereka rakam di Selat Melaka, babi berenang daripada Indonesia mai ke Malaysia. Allah akbar. Pokok lah babi tu mai daripada Siam tu mai berenang mai sini. Lagi dekat lah kan. Kita lagi dekat kan. Langkawi dengan Siam lagi dekat. Allah akbar. Tu sebagai contoh lah. Mustahil. Kita punya ada fikir ni lah hutan kita Langkawi ni. Di bukit ni tak ada pun rimau. Tapi jumpa apa? Apa dia? Pelanduk putih, ada pelanduk putih. Allah akbar. Mai kat mana kita tak tahu. Dah biasa pelanduk biasa aja. Tengok jumpa pelanduk putih. Hadiah kepada tuanku dulu, almarhum tuanku, tapi tak tahu hidup ke tak lagi dah. Kita tak tahu hidup ke tak lagi. Katanya mati dah. Katanya dah mati dah, wallah alam, betul ke tak kita tak tahu. Allah akbar. Pelanduk putih mai kat mana? Sebab semua tu hukumnya harus ada. Tapi setakat ni yang orang jumpa pelanduk sama ada warna koko atau warna putih. Tengok pelanduk warna biru tu dia lagi haru biru kita. Tengok pelanduk keluar mai warna biru pula. Allah akbar. Pasal seluruh dunia turun mai buat kajian pelanduk biru di Langkawi. Pelanduk biru di Langkawi depa jumpa. Bukan bocat, memang dia keluar sendiri, tak tahu mai kat mana, jumpa tengah jalan. Allah akbar. Dia punya terkejut lari turun, kita pun pakai ambil gambar rakam sebagai contoh lah. Habis riuh satu dunia pelanduk warna biru duk ada di Langkawi. Allah akbar. Yang tu tak mustahil lah. Pasal apa? Sebab hak Allah Ta'ala. Sebab hak Allah Ta'ala. Jadi akal ni, yang kata akal manusia ini ialah pada akal manusia, pada pandangan Allah Ta'ala. Allah cipta dia macam tu, sunnatullah dia. Sunnatullah Allah ciptakan apa dia? Telur tu bulat, walaupun orang bukan bulat sepenuhnya, tapi kalau letak dia boleh golek. Dia tak seperti mana empat segi. Akal manusia macam itulah. Bila sebut telur ni, orang dah bayang bahawa telur ni bulat. Kalau orang kata bumi ni bulat, nah abang kata bulat tak tahu. Pasal apa? Pasal kita tak nak tengok bumi pun tak tahu lah. Kalau contoh lah kan, kalau bukan berdasarkan yang Allah rakam dalam Quran, yang Rasulullah cerita dalam hadis, yang para alim ulama buat kajian mengatakan bumi ni bulat. Bumi ni datang sama saja seperti mana orang bukan Islam, orang kafir kata bumi ni mendatar sama saja. Sebagai contoh dinafikan oleh para alim ulama. Pasal apa? Sebab bumi ni kalau mendatar saja semua kena cahaya matahari semua, kalau cerah semua, kalau gelap semua. Sebagai contohlah akal manusia. Jadi kita nak terima bumi ni bulat, fikir 10 kali. Wal arda ba'da zalika dahaha. Bumi itu iaitu ibarat seperti mana telur. Bumi ni Allah rakamkan, bumi ini ibarat seperti mana telur, iaitu telur ni dia bulat sepenuh kan macam bola? Tak, dia tak bulat sepenuh. Jadi nak kata macam mana cerita, bujak sikit. Bujak sikit. Sebab itulah ada time waktu kita ni dia boleh berubah. Maghrib pukul 7, hari ni maghrib 7.40, penat nak boleh tunggu pun. Isyak pula pukul 9. Selalunya isyak kita ni 8.30.
Noh, mayang isyak pukul 9 boleh berehat lah. Lah ni pukul 9 tak boleh rehat lagi. Pasal apa? Isyak kita lewat. Noh, tara nak boleh habis sampai rumah 9.30 tu pun kalau balik rumah awal. Kalau singgah kedai dulu pukul 10.30 tak tentu lagi. Duduk sembang punya sembang. Allah Akbar, tu contoh dia. Jadi apa yang kita tahu ialah akal manusia ini secara logik ni nampak seperti mana yang kita ada ni. Mata ada dua. Orang habaq kata dia lahir tu muka tak ada. Tak ada muka. Oi. Habis dia nyawa macam mana? Tak tahu dia nyawa macam mana. Hidung pun tak ada, mata apa pun tak ada. Ada tak? Ada lah. Guguk. Memanglah guguk tak hidup lah. Tak ada keluar muka, mata apa semua lagi. Contoh lah kan, contoh kita kata kan. Susah tu. Nak ngaji ilmu tauhid ni kadang-kadang kena fikir banyak. Dia kena fikir sungguh. Oh macam tu cerita dia. Nak mengaji ilmu tauhid ni, ilmu fiqh, dia kena fikir. Kalau ilmu cerita ni senang. Tak payah fikir apa, tengok aja. Tengok saja. Main bola kita, orang main bola kita pun tengok saja. Kita pun tengok saja. Tapi geram. Lah bengok semua. Tera tu depan kiper hang seorang pun tepak tak gol. Tu dia. Tu cerita lain lah. Tu cerita lain lah. Tapi yang kata manusia ni, akal manusia ni yang tahu secara umum ni, yang tahu secara umum fitrah manusia ni macam tu. Manusia ni lahir ada mata, ada hidung, ada mulut, ada telinga. Tapi boleh jadi harus, iaitu boleh jadi ada mata tapi dia tak nampak. Boleh jadi ada telinga tapi dia tak dengar. Boleh jadi ada mulut lidah tapi dia bisu. Tu yang dikatakan hukumnya harus pada akal manusia ni. Allah nak cipta macam mana pun. Allahu Akbar. Jadi ibu-ibu, ayah-ayah, abang-abang, kakak-kakak, sahabat-adik yang dirahmati Allah SWT, hukum akal yang benar mestilah berpandukan Al-Quran dan juga As-Sunnah. Quran dan juga hadis. Tak boleh manusia ni, akal manusia ni takkan sampai. Akal manusia ni saja-saja takkan mampu untuk mencapai ma'rifatullah, iaitu mengenal Allah Ta'ala. Saja-saja orang takkan kenal Allah Ta'ala, melainkan dia kena menggunakan wahyu dan dia fikir tengok balik ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah ceritakan iaitu bighairi Allahu khalaqas samawati wal ardi bighairi amadin tarawnaha. Allah katakan kami menciptakan, Allah menciptakan langit bighairi amadin tarawnaha, iaitu tanpa ada tiang yang kamu melihatnya. Kita tengok tak ada tiang. Langit. Pasal apa langit tak ada tiang? Tanya soalan pula. Pasal apa langit tak ada tiang? Pasal apa langit tak ada tiang? Kalau ada tiang pun manusia nak pergi cari tahu mana? Luas langit ni, tak tahu lah tiang pun tak tahu. Kalau jumpa pun, kalau cari pun tak nampak. Jenis cari kita, jenis pasang teropong nak tengok taman mana tiang ni. Macam tu. Ada. Allahu Akbar. Baik itulah, kalaulah manusia memikirkan dan mengkaji apa yang Allah rakamkan dalam Quran, yang Rasulullah ceritakan dalam hadis, barulah manusia ini terpaksa patuh bahawa semua ini adalah untuk kebaikan manusia. Allah ciptakan semua, bukan semestinya benda yang kita tak nampak itu tak ada. Benda yang kita tak nampak tak semestinya tak ada. Benda yang kita tak nampak, angin kita tak nampak tapi ada. Bermakna tidak semestinya apa yang kita nampak itu, apa yang kita tak nampak itu, benda tu tak ada. Allahu Akbar. Ni duduk dalam badan kita ni.
Siapa boleh tengok scan dalam badan dia sendiri? No? Siapa boleh scan dalam badan dia sendiri? Aku nak tengok jantung aku macam mana ni? No, boleh tengok scan? Tak boleh. Sebab itu Allah rahsiakan daripada kita semua. Allah sembunyikan suruh manusia ni fikir segala-galanya adalah di bawah takluk kuasa Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Allah cipta manusia ni, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami menciptakan manusia ini, insan ini sebaik-baik kejadian. Allahu akbar. Nah, Allah ciptakan manusia ni sebaik-baik kejadian, daripada hujung rambut sampai hujung kaki kita. Pasal apa Allah cipta kuku ada kat jari ya. Lepas tu kuku pula dekat sendi hak ujung ya. Pasal apa Allah tak cipta kuku semua daripada atas ni, daripada hujung jari sampai ke lengan kat tangan kita ni? Pasal apa? Pasal apa? Sebagai ulama kata, kalau nak tahu tengok kulit asal Nabi Allah Adam dengan Sayyidah Hawa, tengok pada kuku. Ni kulit asal lah. Kulit asal Nabi Allah Adam. Maknanya inilah warna kulit, iaitu putih kemerah-merahan. Ni kulit asal. Ada yang lain pula cerita asalnya Nabi Allah Adam ni alaihi salam ni, kulit asal dia warna ni semua seluruh badan dia. Tapi bila dah dia buat salah ni, maka yang hak elok setinggal satu, yang hak lain semua jadi kulit belaka. Ada yang cerita macam tu lah. Ada yang cerita sampai tahap tu, yang mengatakan bahawa kulit asal manusia ni semua ni, hak kulit ni, kuku ni. Kuku ni. Allahu akbar. Lepas tu orang tanya pula, kalaulah manusia ni semuanya keturunan Nabi Allah Adam dengan Hawa, dengan kulit yang cantik, mai ikut mana hak gelap ni? Mai ikut mana hak gelap? Logik akal ni dia tanya soalan ni. Mengaji ilmu tauhid, dia jawab soalan demi persoalan. Persoalan demi persoalan. Lepas dia tanya soalan, macam mana? Kalau kita logik akal kita lah kan, mak ayah putih tengok keluar anak gelap, oi, heran ni. Kalau seorang putih seorang gelap, okey lah, orang boleh terima lagi. Tengok putih kedua-dua kan, tengok keluar anak gelap, fikir 10 kali. Laki nak kata, laki mesti tuduh isteri dia curang. Boleh jadi hang buat dengan siapa-siapa. Walaupun semua tu dengan kuasa Allah Ta'ala, tapi manusia belum tentu boleh terima. Jadi orang tanya macam tu, kalaulah hari ni para penceramah duk cerita bahawa Nabi Adam itu cantik, handsome, lawa dan sebagainya, sama dengan Sayyidah Hawa, macam mana boleh ada keturunan gelap anak cucu Nabi Adam? Agak-agak nak jawab sana. Agak-agak kita nak jawab sana ni. Allah Akbar. Kadang-kadang susah juga kita nak abad Allah cipta. Memang Allah cipta, aku tahu lah Allah cipta. Kalau yang tu senang, hang boleh cerita lah, senang. Kalau tu yang tu Allah cerita, Allah cipta. Kalau tu selesai masalah hang. Dah, aku nak tahu logik akal mai ikut mana. Cuba cerita sikit, nak kupas sikit, cuba kupas sikit. Allah Akbar. Ibu-ibu, ayah-ayah, abang-abang, kakak-kakak, sahabat-adik yang dirahmati Allah. Hari ni balik cari tengok. Balik fikir tengok mai ikut mana keturunan gelap ni, mai ikut mana ni. Tu saya kata gelap lah, kita kata sawa matang pun cukup lah. Kalau Nabi Allah Adam punya handsome, punya lawa ni, punya putih dan sama dengan Sayyidah Hawa ni, mai ikut mana gelap-gelap belaka ni? Kena cahaya matahari ke? Kalau kena cahaya matahari, keluar pun gelap dah. Contohlah kan, kalau putih tu je mai besar gelap, tak apa. Kita tahu sebab apa? Sebab dia duk kena cahaya matahari jadi gelap. Yang ni keluar pun betul ke anak aku ni? Betul ke anak aku ni? Tengok mak ayah rambut punya lah lurus, tengok rambut rintin. Pelik ni.
pelik ni mai kok mana turunan cucuku mai kok mana pula ni turunan aku tak ada seorang pun yang rambut rinting ni mai kok mana siasat ni. Mak dulu ada tanya tanam menantu, mak aku dulu rambut dah. Tok dulu tok benda tok wan apa benda dia siasat panjang. Contoh Allahu akbar. Jadi semua ni dalam ilmu tauhid dia banyak persoalan, sebab itu dinamakan ilmu kalam. Ilmu kalam, ilmu perbahasan. Ilmu perbahasan. Jadi macam mana nak jawab? Berpandu dengan Quran dan juga hadis, dan juga berdasarkan akal-akal yang benar. Allahu akbar, wallahu alam. Jadi ibu-ibu, ayah-ayah, abang-abang, kakak-kakak, saudari yang dirahmati Allah, saya bukakan ruang soalan. Jika ada soalan silakan. Ada soalan? Ada soalan? Ada? Ada soalan? Tak ada? Bagus. Pandai belakang. Alhamdulillah. Dan faham lah, harap faham lah, insyaAllah. Tak faham boleh tanya, kita kongsi. Kalau saya tak reti, kita abang tak reti, tak tahu. Bukan payah mana pun. Ilmu ni macam tu. Tak tahu kata tak tahu, selesai masalah. Tadi kita belajar lagi. Manusia ni bila kata tahu belakang, bohong. Manusia ni kata aku tahu belakang, aku tahu semua. Bohong belakang. Lagi bohong kuat. Aku tahu semua ni lagi bohong. Orang lelaki ni kalau tak bohong kan lelaki. Betul tak? Ya nak. Orang kata orang lelaki ni kalau tak bohong bukan lelaki ya. Allahu akbar. Dia bohong sikit ya, dia kata apa, bohong sikit ya. Bohong sikit ya, bukan tak banyak, sikit ya. Allahu akbar. Baik, alhamdulillah. Ibu-ibu, ayah-ayah, abang-abang, kakak-kakak dan adik-adik yang dirahmati Allah SWT, kita akan sambung lagi pada minggu hadapan insya-Allah. Jadi sampai di sini saja. Aku qali hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa sairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wa rahmatika ya arhamar rahimin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ورب زدنا علما ورب زدنا علما ورب زدنا علما. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Jadi saya mohon kemaafan kepada semua ibu-ibu, ayah-ayah, abang-abang, saudari yang dirahmati Allah. Yang baik itu datang dari Allah SWT, yang kurang dan juga lemah itu adalah daripada diri saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita tutup bila kita dengan tasbih kafarah dan suratul Asr.